Fitnah hari ini kita ceritakan fitnah. Antara fitnah apa fitnah tuan-tuan? Fitnah DAP bersangkut paut dengan peristiwa 13 Mei 1969. Saya cerita 13 Mei 69 tidak ada kena-mengena dengan masalah kaum. Dia sebenarnya nak ambil minyak Sarawak. Kita tengok bagaimana bekas IGP Hanif Omar memohon maaf kepada Lim Kit Siang. Lim Kit Siang kerana apa dia memohon maaf kepada Lim Kit Siang? Kerana memfitnah Lim Kit Siang. Fitnah apa tuan-tuan? Apa yang difitnah Lim Kit Siang ni sampai dia kena mohon maaf? Ada yang kata kenapa dia benarkan permohonan maafan itu itu prosedur mahkamah. Bila kita saman defamation seseorang atau saman fitnah, benda pertama dia kena minta maaf. Bila dia minta maaf tu tak payah teruskan. Kita takkan teruskan. Kita tak akan terus. Maksudnya kita dah menang lah. Tapi dia minta maaf atas kes apa? Ni saya baca. I confirm. Ni saya baca bahasa orang putih dulu sebab saya tahu walaon dengan macam saya tak reti bahasa orang putih, jadi saya translate sekejap lagi Okey? Kapish? Oh, kapish pun dia tak faham juga. Faham? Okey. I confirm that the detention of the plaintiff in 1969 was not on the grounds that he had asked for Malaysia to be divided on racial grounds. And further, I also confirm that he never proposed so. Muhammad Hanif said in the draft agreement. Maksudnya dalam satu ceramah beliau di dalam Convention Bangsa Karamah Bangsa Convention di UiTM Shah Alam pada 6 September 2018, Tun Hanif Omar mengatakan bahawa Lim Kit Siang lah yang bertanggungjawab sewaktu dia ditahan. Dia ditahan pada tahun 1969 itu kerana dia telah meminta supaya Malaysia ini dibahagikan mengikut kaum. Dan dia mencadangkan demikian. Maka sebab itu dia ditahan di bawah ISA tahun 1969. Akhirnya Lim Kit Siang saman dia sekarang ini dan dia mengkonfirmkan bahawa penahanan tersebut tidak ada kena-mengena dengan sebutan Lim Kit Siang kata nak bahagikan ikut kaum, Lim Kit Siang kata nak cadangkan supaya negara ini berpecah ikut kaum. Tak ada. Itu semua fitnah. Malah Lim Kit Siang difitnah pada waktu itu dan ditangkap. Dan dia dituduh mencetuskan peristiwa 1969 padahal waktu itu dia berada dekat Sabah. Dia kata, ada orang kata, oh dia kencing bendera tiang bendera Malaysia. Macam mana dia nak kencing? Dia dekat Sabah, engkau yang kena kencing. Dia dekat Sabah masa tu celebrating kemenangan dekat Sabah. Bukan dia kencing, engkau tu yang kena kencing. Itulah masalahnya orang yang dibakar dengan semangat perkauman sebegini. Percaya je apa cerita orang, semua percaya. Itu saya sarankan tuan-tuan beli satu buku, The Declassification. Saya sarankan beli buku ni, May 13 Declassification Document on Malaysian Riots. Saya sarankan tuan-tuan beli buku ni. Saya ada tapi tak tahu mana hilang ni. Saya mungkin nak beli sekali lagi. Ni saya tunjukkan dia punya muka depan dia. Declassification, May 13 Declassification Documents on the Malaysian Riots of 1969. Tuan-tuan kena beli buku ni, baru kita akan nampak apa peristiwa yang berlaku. Tapi itulah itu yang berlaku. IGP memohon maaf hari ini. Lepas itu sekarang ini Harakah juga memohon maaf kepada Mujahid kerana menduduh dia tentang isu sajat. Minta maaf juga. Harakah fitnah. Tun Hanif Omar fitnah. Penuh dengan fitnah, tuan-tuan. Takkan setiap kali kita fitnah kita nak saman, buang masa. KJ fitnah. KJ fitnah Syafi'i, peguam dia pada tahun 2017, tak settle lagi masalah kes itu. 2017 ni dah 2021, tak settle lagi. Fitnah juga. Fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan akhir sekali, saya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa alhamdulillah kita boleh nyatakan kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini apabila saman yang dikemukakan oleh Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz ditolak ditolak oleh Mahkamah Rayuan berkenaan dengan beliau mahu menyemak kembali pengampunan diraja yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2018 yang lalu. Beliau berhujah atas dasar bahawa pengampunan itu tidak sah katanya, kerana pengampunan itu tidak penuh. Sebab apa tidak penuh? Secara teknikalnya pengampunan itu tidak berlaku kerana tidak ada menteri wilayah antara benda lain. Pada masa itu kerajaan baru dibentuk,
tidak ada menteri wilayah pada waktu itu, maka therefore benda itu tidak boleh dilaksana, maksudnya tak valid, secara teknikalnya tak valid. Masa mula-mula hari itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim merayu menggunakan locus standi. Dia kata bahawa peguam ini tak ada locus standi, tak ada kes, tak ada sebab untuk dia nak bawa kes tersebut. Tetapi mahkamah menolak. Mahkamah kata dia seorang peguam, dia ada hak untuk, dia seorang rakyat, dia ada hak untuk nak mengetahui tentang penelitian dan benda ini kena dibawa ke mahkamah untuk dinilai. Di Mahkamah Tinggi, Anwar Ibrahim dikatakan bahawa dalam kenyataan tersebut Anwar Ibrahim pengampunan itu tidak sah. Mahkamah Tinggi mengatakan. Tetapi dalam Mahkamah Rayuan perkara itu ditolak. Dalam Mahkamah Rayuan dinyatakan bahawa hakim telah mengatakan bahawa sebenarnya lembaga pengampunan mempunyai hak untuk nak mengampunkan, bukan sekadar sabitan tetapi juga pertuduhan. Dan kerana itu Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati tidak bersalah langsung dalam semua kes liwat beliau. Dalam semua kes liwat beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah. Dan sesiapa yang menyatakan sebaliknya telah derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang menyatakan sebaliknya telah derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi yang saya tertarik, tahu tak siapa peguam Muhammad Khairul Azam yang nak pergi menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tahu tak siapa peguam Yusuf Router yang nak pergi saman Datuk Seri Anwar Ibrahim? Peguam dia adalah seorang yang dinamakan Muhammad Hanif Khatiri Abdullah. Siapa dia? Dia ni antara peguam yang selalu dijemput di dalam Jom Channel Amanah, dan juga dikenali orang yang pro kepada Mahathir. Orang yang pro kepada Mahathir. Dia kata nak buat, dia nak dia nak saman lagi. Dia nak teruskan di Mahkamah Persekutuan. Okey, kita tak ada masalah, teruskan, itu hak dia nak membawa kepada Mahkamah Persekutuan. Tapi nak membuktikan tuan-tuan, hari ini dia ada satu lagi trial, dia ada satu lagi mahkamah yang dia boleh rayu. Dia boleh bawa ke Mahkamah Persekutuan. It's not going to be cheap. Dia tak murah tuan-tuan. Tapi apa motivasi dia buat benda ni? Kenapa dia nak buat benda ni? Apa yang mendorong? Siapa yang mendorong? Siapa yang mendorong? Ada yang tanya pada saya itu, dia kata, betul ke Datuk Seri Anwar ni tak boleh? Dia kata sebab pengampunan dia itu tak sah. Kalau dia tak sah, macam mana dia jadi ahli parlimen sekarang ini? Macam mana dia jadi ahli parlimen sekarang ini? Sebab itu saya kata tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak bercerita, kita buat perlembagaan. Kuasa pengampunan diraja itu, Yang di-Pertuan Agong, berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum. Memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera, dan segala kesalahan dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, dan Raja atau Yang di-Pertuan Negeri suatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan perkara tersebut. Dia mempunyai kuasa. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa. Tiba-tiba ada orang mempertikaikan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Tak ada pula yang geng-geng Ultra Melayu ni mempertikaikan, derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Tak ada orang yang mempertikaikan. Kenapa tak ada orang mempertikaikan dengan perkara ini? Bukankah itu bentuk derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong? Bila Yang di-Pertuan Agong dah mengampunkan, ada orang mempersoalkan. Dia kata tidak melalui lembaga rayuan. Yang di-Pertuan Agong dapat advice daripada siapa kalau bukan lembaga rayuan? Semua teknikal itu dah dijawab. So sekarang dia nak merayu di Mahkamah Persekutuan. Gila kan? Kita tak ada isu dia nak rayu di Mahkamah Persekutuan. Tetapi nak bagi tahu tuan-tuan, begitu teruknya orang Mahathir, PAS, UMNO bersatu nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yusuf Router, dia tak bawa ke Mahkamah Jenayah, dia bawa ke Mahkamah Sivil. Siapa peguam dia? Inilah tadi, Muhammad Hadiri tadi. Dia jadi peguam dia. Ni sekarang ini yang saman, dia juga. Tapi amanah panggil dia untuk jadi panel dalam dia punya Jom Channel. Sedangkan dia pro Mahathir. Pelik kita. Bila saya tembak macam tu, tembak amanah, saya pula yang kena. Pelik tak? Tapi nak pelik macam mana? Dah kau yang buat sendiri. Mungkin sekarang ni tak panggil lah kan? Tapi sebelum ini panggil. Tahun lepas panggil. Saya ingat lagi. Saya pelik. Apa hal dia dipanggil? Bukan dia ni peguam Mahathir ke? Saya kata, bukan dia ni peguam Mahathir ke? Sebab itu saya kata tuan-tuan, kerana apa dia orang takut sangat ni? Kenapa takut sangat dengan Anwar Ibrahim ni tuan-tuan? Sebab UMNO itu sendiri sebenarnya dah berpecah belah. Tengok, Kuli ni adalah golongan keempat. Saya nak hidupkan balik UMNO asal, kata Kuli.
Dia ada 4 pecahan UMNO sekarang ini. Dia nak ada 4 pecahan UMNO. Satu pecahan Kuli, satu Hishamuddin, satu Zahid Hamidi, satu lagi Najib dan jihad lain yang geng-geng terbuang ni. Ada 4 golongan. Dan akhirnya mereka berpecah di antara satu sama lain, duk bergaduh, duk bertikam. Ni baru dalam UMNO ni, kita tak cerita dalam bersatu lagi. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka berpijak, kerana mereka membina kekuatan diri mereka di atas pengkhianatan. Dan bila hidup mereka berjalan di atas langkah dan jalan dan asas pengkhianatan, maka hidup mereka tidak pernah berkat. Jiwa mereka tidak pernah tenang. Kita tenang je, kita relax je, tak ada isu. Betul lah, kita tak ada isu. Sebab itu bagi kita, apa saja yang berlaku, kita tetap jalan, kita tetap lakukan apa yang terbaik untuk kita.